Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semua, selamat malam. Selamat malam dan semangat pagi. Okey. Okey, hari ni saya buat live lagi, alhamdulillah. Ni live yang hari ke berapa entah. Saya pun tak kira dah. Tapi insya-Allah setiap malam saya akan buat live dan kongsikan kepada live ni bertujuan untuk saya kongsikan tips-tips bagaimana cara untuk berniaga, tips-tips untuk para usahawan di luar sana. Okey, yang mana tips-tips ni saya sendiri dah apply, saya sendiri dah buat dan dia terbukti sangat berkesan. Okey, so pada anda yang sedang menonton, yang tengah tonton live ni, jangan lupa like dan share. Okey, like dan share dan tag kawan-kawan anda biar ramai lagi orang masuk dalam live ni. So mereka pun boleh dapat manfaat sebagaimana anda sendiri pun nakkan manfaat daripada video ni. Okay, so tadi saya buat status, saya post 5 cara manusia buat duit. Kita nak buat duit ni bukan buat cikai-cikai sahaja, bukannya kita fikir je terus duit tu jatuh daripada langit. Bukan macam tu caranya. Apa-apa kita buat pun, apa-apa yang kita buat, bahkan kita masak sekalipun, kita nak lipat kain sekalipun, kita perlukan cara, kita perlukan skill. Barulah kita punya masakan, kita punya lipatan kain, kemasan rumah kita tu rapi, cantik, teratur, sedaplah mata memandang. Okay, so saya tak buang masa, kita teruslah ya. Malam ni live pendek je, tak cerita banyak, tak cerita panjang. Okay, so cara kita nak hasilkan duit ni adalah 5. So dekat sini saya ada buat satu gambar raja. Gambar raja ni dalam bentuk segitiga lah. Macam ni. Okay, dalam bentuk gambar raja ni. Okay, ni bukan piramid Illuminati ya. Bukan. Ni contoh. Okay, so dalam piramid ni anda akan lihat ada 5 ruangan. 1, 2, 3, 4, 5. Bertepatanlah dengan tajuk kita malam ni, 5 cara buat duit. Okay, so kita pergi yang pertama dulu. Yang bahagian dasar ni dulu. Okay, cara pertama sekali, cara yang ini cara kebanyakan orang. Kejap. Okay, cara yang pertama ialah work, kerja. Okay, mungkin dari skrin nampak terbalik, tapi saya bacakanlah. Ni work, kerja. Okay, so cara yang pertama ni, bekerja, adalah cara paling ramai. Kebanyakannya kita pun bekerja kan. Saya dulu pun pernah bekerja. Okay, so kerja ni, kalau untuk kerja, kebiasaannya kita akan dapat 2 perkara. 1, kita tak ada masa. 2, kita tak ada duit. Okay, so kenapa saya kata tak ada masa, tak ada duit? Okay, kerja, untuk orang yang bekerja ni, mereka terikat dengan peraturan syarikat, terikat dengan bos. Okay, so kita letaklah peraturan kerja tu, setiap hari awak kena datang kerja pukul 8 pagi ataupun pukul 9 pagi. Datang kerja pukul 9 pagi, balik kerja pukul 5 petang. Sehari 8 jam lah. Ya, saya pun pernah juga pengalaman juga sehari kerja 8 jam. Okey, kerja 8 jam. Dalam sehari ni katakan, okey, saya minta anda semua yang sedang tonton live ni, jika anda nak buat kira-kira, boleh ambil pen lah ya. Saya pun dekat sini saya pun dah sediakan pen dan buku. Saya dah siapkan pen dan buku. Okey, katakanlah anda bekerja sehari, gaji anda RM30 sehari, RM30. Okey, so kalau kerja sehari RM30, darab dengan 30 hari. Contohlah korang ni kerja apa? Company swasta ke? Kerja company swasta. Kerja sehari RM30 ataupun sehari RM50 lah. Korang boleh buat 2. Sehari 30, ataupun sehari 50. Darab dengan 30 hari.
30 ni belum masuk cuti lagi lah ya. Tapi saya darabkan je dengan 30 hari. So untuk yang kerja sehari RM30, sebulan anda akan dapat RM900. Okay. So bagi yang kerja ni sehari RM50 ni pula, sehari dapat berapa? Sehari dapat sebulan dapat berapa? Sebulan dapat dah 1,500. Okay. So short story. 900. Okay, potonglah dengan bila dah dapat gaji, first kali kita kena bayar komitmen kan. Okay, tolak sewa rumah. Sewa rumah mungkin dalam RM600. Paling murah. Paling murah. Adakah lagi yang lebih murah? Ada kot. Mungkin dalam RM500. Bergantung pada design rumah lah. Okay, lihat pada potong dengan potong dengan sewa rumah. Potong sewa rumah, potong bil elektrik, barang dapur. Mungkin ada kereta, kena bayar kereta. Hai Haja Aisyah, thank you for watching. Okay, so tolaklah semua tu. Bil elektrik mungkin dalam RM100. Korang buatlah kira-kira sendiri. So dalam RM900 tu mungkin tidak cukup. Jika anda bekerja sehari, gaji anda RM30, mungkin tidak cukup. Okay, pergi pada kalau ada gaji RM50 pula sehari, anda ada RM1,500. Okay, saya dah buat kira-kira tadi. Jika anda bergaji RM1,500 sebulan, tolak semua kos-kos tadi tu, 1,400 semuanya. Anda hanya ada baki RM100 untuk survive lagi 1 bulan sebelum anda dapat gaji seterusnya. So untuk orang yang kerja, untuk orang yang tingkat paling bawah ni, kerja tingkat paling bawah ni, work, anda tak ada masa, tak ada duit. So penat. Aku dah kerja penat, kerja sehari 8 jam, cuti hanya hari Ahad, kadang-kadang ambil overtime pun masih tak cukup juga. So ada cara yang kedua. Jangan risau, ada cara kedua untuk anda buat duit, untuk anda hasilkan duit. Cara yang kedua ialah dengan sale. Okay, saya tulis kat sini. Sale, nampak tak? Sale. Okay, sale ni okay, sale bisnes lah, menjual. Contohlah anda jual perfume ke, jual skincare ke, kosmetik ke. Okay, andaikan sehari. Okay, buat kira-kira sendiri ya. Andaikan satu hari anda boleh buat jualan RM100. RM100. RM100 darab dengan 30 hari, 1 bulan anda boleh hasilkan sebanyak RM3,000. Okay, contohlah komitmen bulanan anda adalah RM1,500. Anda dah bagi lagi RM1,500. Okay, bila kita dah masuk bisnes, yes, kita ada duit. Kita dah mula start ada duit. Tapi kebiasaannya orang yang sale ni, dia duduk di tingkat yang nombor 2 ni, sale, menjual, bisnes, hari-hari promote tak ada jualan. Korang ada duit. Yes, korang ada duit, tapi korang tak ada masa. Tak ada masa, sibuk 24 jam dengan phone. Okay, fasa yang nombor 2 ni saya pun dah lalui. Macam saya kata tadi, apa yang saya kongsikan ni, semua ni saya dah lalui. Saya dah buat praktikalnya pun. Okay, so nombor 2, untuk orang yang bisnes yang sale lah, menjual, jual. Korang duit ada, ya, insyaAllah memang duit ada, duit banyak, tapi tak ada masa, penat, letih, tak ada masa dengan anak-anak. Sibuk lah, sangat sibuk. Duit ada tapi sangat sibuk, tak ada kebebasan masa. Okay, so apa yang anda boleh buat untuk mendapatkan untuk ada duit dan ada masa? Pindah ke tingkat seterusnya. Hai Fatimah Aisyah, thank you for watching. Okay, tingkat yang ketiga. Tadi tingkat kedua kan? Tingkat yang ketiga. Nak cerita dengan korang semua, tingkat yang ketiga ni tingkat yang paling sebenarnya sangat senang. Sangat senang. Orang ramai tahu tapi tak buat. Okay, tingkat apa? Saya tulis sekejap ya. Tingkat yang nombor 3 ialah leverage. Leverage, bagi kerja dengan orang lain. Okay, leverage ni kita bahasa mudanya lah. Bahasa mudanya rekrut. Kita buat rekrut, kita bina rangkaian, kita cari ejen, kita cari stokis. Macam itulah. Itulah bahasa muda, bahasa lain bagi perkataan leverage. Okay, so untuk orang yang leverage ni, 1, 2, 3, 4.
Okay, dia tingkatan yang ketiga. Untuk orang yang leverage ni, anda akan punya kebebasan masa. Anda ada banyak masa dan anda akan boleh menghasilkan banyak duit. So, okay, kita lihatlah pada leader-leader, founder taklah, leader lah. Kebiasaannya ni pada leader. Leader-leader, stokis. Okay, bila mereka ambil stokis, hire stokis ataupun bina rangkaian. Ni company macam company MLM lah. Macam saya cerita semalam pasal MLM. Bila kita start bina rangkaian, kita secara tak langsung telah leverage kerja menjual, kerja recruiting pada team kita. So, bila kita untuk pangkat leverage ni, kita tak luang banyak masa. Biasanya leader leverage dia lebih kepada leader lah. Leader ni sehari mereka luangkan masa paling kurang 4 ke 5 jam untuk train team mereka, untuk latih downline, agent, stokis. So, korang ada masa 24 jam. 24 jam, korang hanya pakai 4 jam ataupun 5 jam untuk train team korang. So, korang ada banyak masa. Nombor 3 ni sangat senang, sangat kita tahu tapi tak ramai yang buat. Kenapa? Okey, apa punca? Apa punca orang tak buat leverage ni? Tak ada ilmu. So kalau tak ada ilmu, korang kena buat apa? Korang kena cari mentor, carilah guru. Ilmu leverage ni. Macam mana nak delegate kerja dengan team. Macam mana korang nak bina rangkaian, nak bina networking korang, nak bina team korang, nak besarkan team korang. So makin besar team korang, kerja korang jadi lebih senang. Yang buat team korang pun korang pandaikan mereka untuk besarkan juga rangkaian mereka, dan begitulah seterusnya. So inilah kerja-kerja leader. Kerja-kerja leader adalah leverage kerja. So kalau korang juga yang nak menjual, korang juga yang nak buat marketing, nak pergi post barang, semua benda korang nak buat, kaulah Rashid, kata ustaz saya, kata mentor saya, kaulah Rashid, kaulah Rashida, semua benda kau nak buat. Kau sakit, kerja tak jalan, susahlah, tak ada masa. Duit ada tapi masa tak ada. Dah tak ada masa, tak ada masa nak jaga kesihatan sendiri, tak ada masa nak jaga diri sendiri, akhirnya sakit. Duit ada tapi sakit, tak happy. Sedihlah kan? So korang kena belajar ya. Yang nombor 3 ni, leverage ni paling senang. Paling senang. Tak tahu, belajar, cari mentor, cari ilmu. Sekarang ni berlambak-lambak dah. Kelas coaching, kelas training, macam mana nak train team, macam mana nak jadi leader, macam mana nak bina rangkaian, macam mana nak bina team, nak coaching, apa semua tu sekarang berlambak. Just dari korang je. Korang nak belajar, korang tak nak belajar, depend dengan korang. So kalau korang betul-betul nak buat duit, betul-betul nak kembangkan bisnes korang, korang kena belajar ni yang tingkat nombor 3 ni. Leverage ni, korang kena belajar. Okay, so Okay, tingkat yang nombor 4 ialah influence. Yang ketiga, yang terakhir ialah transform. Sat. 4, 5. Okay, so saya dah terangkan tadi. Saya dah terangkan tingkat pertama, cara tingkat pertama cara tingkat pertama hasilkan duit, kerja. Yang kedua sale, yang ketiga leverage. Yang keempat ni influence dan transform, saya tak akan terangkan kat sini lah ya. Okay, ni kalau korang nak belajar ilmu transform, ilmu influence, ni kita belakang cerita. So hari ni saya just terangkan 3 ini sahaja. 3 ni je. Yang lagi 2 ni tingkat lagi tinggi lah. Ni bukan saya punya kepakaran. Kepakaran saya sampai leverage. Okay. So kalau korang boleh lihat segitiga ni. Okay, sekali lagi saya tegaskan. Segitiga ini bukan segitiga Illuminati, segitiga Dajjal. Bukan ya. Segitiga ni, ini hanyalah contoh sahaja. Okay, so korang tengok kat bawah ni. Kat bawah ni, banyak sangat. Banyak benda orang boleh buat. Tengok bahagian bawah ni. Banyak orang buat.
makin naik tingkat korang, makin tinggilah pendapatan korang. Tapi tengok yang ke atas ni. Hanya sikit orang, sikit sahaja yang boleh buat. So depend dengan korang. Korang nak berjaya, nak bina bisnes betul-betul, nak untung betul-betul, nak bantu mak ayah, nak bantu diri sendiri, korang kena belajar ilmu leverage. Nombor 3 ni. Ya, leverage ni. Okay, so dekat sini saya nak kongsi dengan anda juga. Jika anda sedang tercari-cari bisnes, modal bisnes yang senang, improve, diiktiraf, produk pun halal, korang tercari-cari bisnes, modal bisnes yang mudah, yang tak payah nak pening kepala nak fikir point, tak pening kepala nak apa, tak pening kepala lah nak coaching ke apa ke, nak masuk kelas sana, masuk kelas ni. Okay, saya ada satu bisnes, saya ada satu modal bisnes yang saya nak kongsikan dengan anda. Dan kalau korang betul-betul berminat nak tahu bisnes apa, korang kena tekan link WhatsApp yang saya letakkan dekat komen sebentar lagi. Okay? So, sampai situ sahaja malam ni. Saya sangat-sangat berharap apa yang saya share malam ni dapat beri manfaat, beri kesedaran pada korang yang tonton live malam ni. So, saya ucapkan terima kasih sangat-sangat yang sedang join live saya ni, yang tonton live saya ni, yang bagi love. Terima kasih saya ucapkan. Okay, kita jumpa lagi esok ya. InsyaAllah esok kita dengan tajuk yang lebih menarik lagi. Okay, Assalamualaikum.